bawa ke studio mereka-mereka yang memang mempunyai authority. Kedua-duanya adalah mantan Esko Aini Kedah. No, di sebelah kanan saya yang dekat ini adalah Yang Berhormat Zamri Yusof, Adun Sukamnanti, mantan Esko Ayakni Kedah. Selamat datang Habib. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Okey, baik. Dan di hujung sana beliau adalah pengurusi Amanah Ni Kedah. Beliau adalah Adun Mengkudu dan beliau juga adalah di zaman 2008-2013 adalah juga Esko Aini Kedah. Selamat datang Datuk. Terima kasih atas jemputan. Okey. Jadi kita mulakan dengan saya akan membuat satu panggilan kepada seorang yang telah membuat aduan kepada saya dan juga kepada Datuk Fakhur Razi untuk mendengar aduan itu, dan selepas itu kita menjadikan aduan itu sebagai sebahagian daripada bahan untuk kita berbicara dalam topik ni. Jadi sekarang saya akan membuat panggilan kepada pengadu. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Okey, sekarang kami sedang live dalam program Live FB daripada channel The Perspective. Jadi saya tak perlu dedahkan nama anta, tetapi tuan akan cuba ceritakan kepada kita aduan yang berkait dengan masalah air di rumah tuan, di taman tuan. Sila. Okey. Saya ni rumah ni taklah jauh mana pun. Dekat belakang Al-Ustaz Mall ni, dekat Al-Ustaz kan. Ya. Kawasan Tandor ni. Ya. Sebelum ni saya duduk Desa Seraya. Ya. Masa tu pam ayak ni tak berapa nak laku apa dekat Al-Ustaz ni. Ya. Tapi lepas tu mulalah main masalah apa? Tekanan ayak kotor. Apa tu water pump apa semua kan. Kita kena pakai sebab pressure kan rendah kan. Ya. Tapi masalah paling teruk bila saya pindah main dekat Taman Desa Wawasan Fasa 2 ni. Okey, berapa lama dah pindah ke situ? Taman Desa Wawasan Fasa 2. Berapa lama dah? Saya pindah main sini hujung 2019. Okey, sejak tu sehingga sekarang masalah air ataupun ada masa-masa tertentu dia okey? Dia masalah ayak ni tiap-tiap hari Taman Desa Wawasan Fasa 2 ni. Okey. Ya, kami ni kalau jiran-jiran kat sini kalau jumpa tak ada benda lain tanya. Memang tanya ayak ada. Memang yang tu je kalau kami jumpa jiran-jiran sebelah ni. Okey, yang terbaru berapa lama dah bekalan ayak tu tak ada? Berapa lama? Berapa jam? Yang terbaru ayak ada pun pagi tadi baru ada selepas 30 jam. Selepas 30 jam. Ya, saya buat call kepada talian aduan sada. Okey. Kira pagi saya call sekali. Okay. Dia bagi tahu okey, tengah hari akan settle, akan ada ayak balik. Okay. Tengah hari tak ada ayak, saya call lagi. Okey. Dia kata petang akan ada ayak. Okey. Lepas tu sama juga tak ada. Petang saya call, dia bagi tahu tengah malam. Tengah malam saya tunggu sampai pukul 4 pagi pun tak ada ayak. Okey. Mereka selalu bagi alasan, mereka akan bagi alasan katanya tekanan rendah apa semua. Tapi saya heran juga, pukul 3-4 pagi siapa pakai ayak kan? Mana ada orang pakai ayak? Ya. Tu masalah dah. Okey, setiap kali panggilan ataupun aduan yang dibuat ke sada tu, macam mana dia punya jawapan tu? Cepat ke, lambat ke, susah ke ataupun macam mana? Jawapan tu saya ni jawapan dia tu sangat cepat. Kadang-kadang saya duk rasa macam mereka ni ambil aduan nak letak telefon cepat-cepat apa dah. Kadang-kadang saya tanya, cik ni tak tanya kan nama saya, nombor telefon saya. Mereka memang tak tanya, mereka macam nak cepat-cepat nak letak. Biasa pakai toll free tak? Sada toll free? Toll free, kalau call toll free memang takkan angkat lah mereka. Saya duk Google, saya jumpa satu nombor ni. Saya memang duk call nombor tu memang mereka angkat. Kalau toll free memang mereka takkan angkat. Okey, Taman Desa Wawasan Fasa 2 ni berapa buah rumah? Lebih kurang?
Yang orang duduk ni, Taman Desa Wawasan Fasa 2 ni, saya rasa ada kot dalam tak sampai 20 biji rumah yang orang duduk. Okey. Tapi semua tu lebih kurang sama. Sama, semua tepi-tepi ni sama. Sebelum saya duduk, dia bagi tahu memang tu masalah dia, Pak. Okey, taman Kira pukul 9 pagi, yang ni paling nasib baik lah. 9 pagi sampai 4 petang tu ayak tak ada. Lepas tu baru main. Tapi masalah dia, bila ayak tak ada, kita nak guna ayak tangki tak boleh. Sebab bila ayak tak ada dan bila ayak main tu, ayak tu akan main dengan ayak yang kotor. Okey. Ayak yang kotor ni akan direct masuk kita punya tangki walaupun kita pakai filter. Sebab ayak tu yang kotor tu banyak. Dia lalu filter ni pun tak dapat nak tanggung. Masuk juga ke tank. Okey. Taman-taman yang berdekatan dengan wawasan Fasa 2, Taman Lavender, Taman Desa Seraya, adakah lebih kurang sama masalahnya? Taman Desa Seraya ni dia lebih bernasib baik lah sebab dia ada ada tank besar kat depan tu kan. Ya. Yeah. Tapi saya heran sebab Desa Seraya ni dengan Taman Desa Wawasan Fasa 2 ni, dia punya jarak cuma dalam 200-300 meter je. Yeah. Tapi Taman Desa Wawasan Fasa 2 ni, saya duk rasa dia macam ada catuan setiap hari. Daripada 9 pagi sampai 4 petang. Okey. Memang setiap hari dia konstant memang macam tu. Okey. Okey. Masalah kami ni, masalah pam rosak ni, tak payah cakap lah kan. Okey. Pasal kita tak tayak bila masuk kita biar je pam jalan-jalan tengok rosak. Okey. Okey, terima kasih Tuan. Sebahagian daripada apa yang diadu tadi akan menjadi bahan kami dalam discussion pada malam ni. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Okey. Jadi itulah aduan daripada seorang pengadu yang duduk di dalam Bandar Alustar, di belakang Alustar Mall, di Taman Desa Seraya belakang sikit. Dan aduan yang sama juga bukan sahaja di Taman Desa Wawasan Fasa 2 tetapi yang berdekatan dengan taman-taman tu juga. Termasuk di laluan di Taman Desa Kamila, di Taman Bersatu Kuala Kedah, laluan belakang nak pergi ke Yan itu, di Terbengau dan di banyak tempat lagi. Jadi saya akan mula dengan soalan kepada Datuk Fakhur Razi. 2006 Parlimen telah meluluskan satu Akta 264 dan 265. Itu akta yang 654. 654, 655. Dua akta itu untuk menguruskan bagaimana nak menguruskan industri perkhidmatan air di seluruh negara. Jadi bermula daripada situlah akhirnya sadar ditubuhkan dan seumpamanya untuk memenuhi kepada keperluan akta tersebut. Jadi boleh Datuk beri gambaran sedikit kepada kita bagaimana keseluruhan akta itu dan bagaimana pengurusan air yang dibuat di peringkat dengan adanya lembaga, dengan adanya luan, dengan adanya sadar, dengan adanya Pak dan seumpamanya. Sila Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Datuk Dr. Ismail sebagai moderator, sahabat saya ahli panel Datuk Zamri yang juga bekas exco kerajaan yang mengambil tanggungjawab mengenai bekalan air. Saya sebenarnya terlibat secara langsung mengenai bekalan air ni di Kedah ni apabila kita menjadi kerajaan pada 2008 dah. 2008 Pakatan Rakyat menang dan kita di bawah PAS, saya diberi tanggungjawab untuk melihat hal-hal berkaitan dengan bekalan air. Jadi pada ketika itu sebenarnya bekalan air ini diletak di bawah JKA, Jabatan Kerja Air dia panggil, nombor 1. Dan Jabatan Kerja Air ini lama dah lah sedang menguruskan. Dan oleh kerana kerajaan melihat isu air ni, isu bekalan air ni isu yang sangat penting pada negara lah, sebab kita sedang berkembang, industri kita berkembang, penduduk bertambah, taman bertambah. Kalau tidak diuruskan dengan cekap, mungkin kita akan hadapi masalah pada masa depan. Dengan sebab itu sebenarnya pada awal dia
air ini sebenarnya adalah duduk di bawah senarai kerajaan negeri. Dia bukan kerajaan persekutuan. Air ni. Sama ada air itu air mentah, air asal dan juga bekalan air. Ini semuanya bawah kerajaan negeri. Tetapi oleh kerana nak diselaraskan di antara negeri-negeri dan banyak negeri hadapi masalah bekalan air. Yang kita masih ingat cerita di Johor dulu. Berapa lama di Johor mereka hadapi masalah. Banyak negeri yang hadapi masalah bekalan air. Jadi kerajaan persekutuan berpendapat bahawa industri perkhidmatan bekalan air ini adalah diletakkan di bawah senarai kerajaan pusat bersama kerajaan negeri. Dan sudah jadi dia punya list bersama. Pada masa yang sama, bekalan air mentah ni masih di bawah kerajaan negeri. Itu dia punya sejarah asal dia. Jadi dengan sebab itu luluslah satu akta, iaitu Akta Water Services Industry Act, Akta 655 pada tahun 2006. 2006, iaitu Akta Perkhidmatan Industri Air pada 2006. Jadi kemudian kerajaan juga nak berkembangkan lagi, mewujudkan satu Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN. Di bawah satu akta, iaitu Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006, iaitu dikatakan Akta 654. Jadi Akta 655 adalah akta untuk bagaimana nak diuruskan bekalan air. Itu bagaimana dia punya nak uruskan, bagaimana nak perkhidmatan tu nak dilakukan dan sebagainya. Sementara Suruhanjaya ini adalah kawal selia. Satu badan yang nak kawal selia. Jadi oleh kerana wujudnya akta ini, air ni sudah jadi bersama, maka kerajaan negeri terpaksa buat satu enactment untuk menyesuaikan dengan keadaan. Pada 2008, sebelum kita jadi kerajaan. Jadi enactment sumber air Kedah telah pun dibuat untuk menyesuaikan dengan keadaan yang bertanggungjawab menguruskan sumber air. Itu akta yang mana diwujudkan satu lembaga, dipanggil Lembaga Sumber Air Negeri Kedah ataupun dikatakan lisan. Jadi lembaga ini bertanggungjawab mengenai sungai, mengenai kualiti air dan sebagainya. Itu dan berikutan dengan itu kerajaan pusat juga banyak ni dia punya agensi terlibat ni. Kerajaan pusat juga menubuhkan satu badan lagi, iaitu syarikat yang dipanggil Pengurusan Aset Air Berhad, PAAP. Itu ditubuh satu lagi. PAAP ni pula adalah satu syarikat yang diletakkan di bawah Kementerian Keuangan, iaitu JSC Kerajaan Pusat. Pada tahun yang sama 2006, yang mana objektif dia adalah untuk menjadi holding, pemegang kepada semua harta-harta air ni, pipe lah, loji dan sebagainya, maka PAAP ni bertanggungjawab. Dia sebagai satu badan untuk memegang aset-aset ni. Jadi dengan sebab itu, mulai daripada masa itu berlakulah proses apabila kita jadi kerajaan semua negeri dan salah satu daripada syarat dalam akta wasiat ni, perkhidmatan ni, iaitu naklah ditubuh satu syarikat. Satu syarikat operator pengurusan air ni. Itu diwujudkan satu syarikat. Dan diletakkan syarat, syarikat ini hendaklah dimiliki oleh kerajaan negeri. Sepenuhnya. Sebab itu kita tengok berlaku satu masalah di negeri Selangor, kerana dia sudah ada syabas, dipegang oleh pihak swasta. Bertahun-tahun rundingan nak diambil alih kerajaan negeri, itu cerita Selangor lah. Tetapi di Kedah ni kita tak ada masalah, sebab kita daripada JKA, bila ditubuh SADA, pada 2010 kita jadi kerajaan, maka semua urusan berkaitan dengan operasi air ini diuruskan oleh SADA sebagai satu syarikat. Oleh kerana akta ni sebenarnya terlalu banyak proses yang perlu dilakukan. Pertama, Kedah mempunyai hutang yang sangat besar, lebih daripada 2 bilion. Kerana kita buat loji, kita buat pipe, kita macam-macam, jadi kita hutang banyak kepada kerajaan pusat. Jadi terpaksa dibuat perundingan dengan kerajaan pusat tentang hutang. Sebab kalau kita nak bayar hutang kepada kerajaan pusat dengan, sudah tentu Kedah tak mampu. Sejak daripada berhutang tak pernah bayar. Tak pernah bayar, tak mampu nak bayar.
proses mula perundingan untuk migrasi aset-aset tadi berlaku pada tahun berapa? Dia mula berlaku pada tahun 2010 pada kita tubuh sadar. Sebab kita dah menguruskan aset tu pada ketika itu. Dan ikut persetujuan, ada negeri yang telah pun mula migrate. Dia panggil migrate kan harta ini oleh kerana hutang. Iaitu mereka menyerahkan semua hutang-hutang ini kepada Pak Ab untuk diambil alih hutang, dan aset-aset ini juga diserahkan dan dibuat bayaran secara tahunan. Jadi inilah satu proses. Oleh kerana kita mempunyai satu hutang yang sangat tinggi, maka bayaran juga tinggi, dan kita mendapati ada suatu perkara yang tidak begitu sihat dilakukan sebelum. Iaitu dia ada satu peruntukan, iaitu apabila sesuatu aset itu nak dibuat loji ke pipe ke melibatkan luar bandar, sebenarnya tak payah berhutang. Tak payah berhutang sebab ini akan diberi secara geran. Seperti loji Padang Sanai contohnya, itu untuk luar bandar, tak payah hutang. Yang kena hutang ni bila melibatkan dalam bandar, itu kena hutang. Tetapi kerajaan pada ketika itu dia suka berhutang. Dia tak nak, walaupun dia beri geran percuma, tetapi dia tak hutang. Sebab ada beza. Kalau dia anggap itu geran, yang bertanggungjawab untuk panggil tender adalah kerajaan pusat. Kita hanya menerima saja. Tetapi kalau kita berhutang, kita berhak panggil tender sendiri. Sebab itu kerajaan pada ketika itu mengambil risiko, biar kita hutang tetapi kita yang panggil tender. Saya tak tahu, boleh buat ada maslahat masing-masing. Mengapa dibuat demikian? Maka daripada situlah kita runding semula untuk migration yang ambil masa yang lama, kerana kita nak supaya yang mana yang dibina untuk aset-aset luar bandar ini kalau boleh dicolikan daripada hutang, dilupuskan sebagai hutang. Dan sebab itu proses yang sekarang ni kerajaan serang sebut atau kami ini menyediakan sebenarnya cerita lama. Sudah diuruskan lama, dan pada dasarnya pun apabila kita jadi kerajaan yang berakhir pada 2013 dan baru ambil, sebenarnya benda tu dah hampir selesai dah. Dah bersetuju dah pun untuk hutang-hutang yang projek luar bandar ini hendaklah dihapus kira. Cuma masa hapus kira boleh di sekarang. Bukan kerana perundingan sekarang, sudah lama. Saya nak jelaskan itu sebenarnya di segi latar belakang bekalan air yang untuk saya maklumkan dulu pada peringkat ni. Saya masih nak tekankan Datuk, pasal isu ni dimainkan oleh orang-orang tertentu. Menyebut bahawa apabila kami ambil alih kerajaan tak sampai setahun, kami telah berjaya tanda tangan. Padahal proses itu bermula 2010 sampai 4 Mac baru ni. Berapa lama? Tapi diberi gambaran seolah-olah dalam masa setahun ni perundingan itu berlaku dan ditamatkan, dimuktamadkan, berjaya dimuktamadkan, dan inilah di antara kejayaan kerajaan kami. Bukan itu saja, kami berjaya melupuskan sejumlah 699 juta. Seolah-olah gambarannya, kalau orang yang tak faham, oh hebatlah. Dahlah berjaya menamatkan perundingan migrasi. Lupus hutang pula. Ni komen Datuk lagi sekali. Saya rasa inilah kadang-kadang ni diambil ini satu kesempatan. Macam mana doktor, kita sebab apa, sesuatu benda perancangan tu dia ambil masa. Macam kita katakan di Taman Tengku Yaakob, kompleks Tengku Yaakob, Aman Sentral. Aman Sentral ni bina masa kita, ni selesai masa kita, 27 tahun dah tak pernah selesai, dan bina pun dah siap, tetapi perasmian selepas kita jadi kerajaan. Itu yang berlaku. Jadi supaya dengan yang ni sebenarnya kadang-kadang untuk dia punya finishing dia tu. Finishing dia tu mungkin tak sempat berlaku masa kita. Tetapi kalaulah sekiranya Pakatan Harapan di bawah Datuk Zamri jadi kerajaan Exco, kalau panjang, saya rasa selesai bawah kita juga. Kita sebenarnya dah nak selesai lah. Jadi sebenarnya tak timbul. Jadi tak salah ambil isu itu. Isu yang kita hadapi sekarang ni masalah. Masalah air ni tidak pernah selesai. Sekat tanda tangan takkan selesai masalah. Kenyataan tu pun dia seolah-olah menggambarkan orang yang tidak pernah merintah. Kenyataan tu menggambarkan orang yang tak tahu tentang perancangan sebagai kerajaan. Dia rundingan dia perancangan dia ada perancangan, dia ada negotiation, dan akhirnya tanda tangan. Dan kita telah pun finalize
urusan migrasi ni sebelum bulan Mac lagi. Last year. Dan memang dah janji nak sign bulan Ogos. Cuma dia dah tak sempat kan. Tu bila jatuh tak sempat tu, jadi akhirnya dia sign lah. Dan jangan salah, pasal 698 juta potongan daripada 1.8 bilion tu telah dapat zaman masa kita nego. Kita nego berkali-kali, termasuk Wabi Nurin bawa dalam parlimen, akhirnya diumum sebagai utusan rasmi dalam parlimen. Dan kita tulis surat, Datuk Muklis tulis surat, kita nak confirm apa dia 698 dan dia reply. Kita dah pegang surat potongan tu. Ya, Datuk, isu air ni, bekalan air bersih ni, saya kira bukan saja negeri kita, malah negeri lain juga. Dan ia berlanjutan seolah-olah dia tidak ada noktah. Kan? Bila sampai musim kemarau, mula bulan 12, akhir bulan 12, dia mula bertambah. Jadi isu sebenarnya, isu utamanya di mana? Adakah daripada sumber air yang disalirkan kepada loji-loji untuk dirawat? Adakah sumber air? Adakah berpunca daripada loji? Ataupun daripada loji yang dirawat, yang dihantar melalui pipe-pipe ke tangki, ke rumah-rumah di situ, ataupun di mana? Ataupun komitmen. Maknanya itu semua okey, retikulasi pun okey, sebab retikulasi kita hampir 100%. Kan? Jadi, pasal apa? Semua tu dah nampak okey. Jadi di mana, Datuk? Di mana yang silapnya? Yang akhirnya, saban masa, macam sekarang tadi, pengadu tadi. Dia kata bukan musim kemarau, sejak dia masuk situ. 2019 sampai sekarang. Di mana masalah utama tu? Silakan. Jadi wallahualam. Jadi keperluan air ni adalah keperluan yang sepanjang masa. Dia bukan kata orang nak guna air masa kemarau ke tak kemarau. Air ni adalah satu keperluan sepanjang masa. Sebab tu kerajaan harus melihat macam mana kita nak pastikan bekalan air tu sampai kepada setiap rumah mengikut keperluan kuantiti dia lah kan. Dan penggunaan pun adalah satu benda yang memang dah boleh dikira pun. Jumlah penggunaan air oleh setiap individu ni bukan satu benda yang ilmu gaib sangat. Memang kita dah tahu pun kegunaan orang macam mana, akhirnya average dia. Jadi saya nak bagi tahu macam ni lah. Kedudukan Kedah ni ataupun apa yang ada pada hari ini, persepsi kata bila kemarau tu ada masalah air. Kemarau dan masalah bekalan air ni bukan benda yang direct related macam tu. Tak betul, sebab kita bukan proses air daripada air hujan. Kita bukan proses logi, kita menggunakan air hujan yang turun tu untuk kita proses. Walaupun selalu dalam kempen saya kata tak semudah daripada awan ke cawan lah. Lepas tu saya sebut tak semudah awan ke cawan, dia bukan direct macam tu. Sebab logi kita, proses di logi kita adalah menggunakan air sungai, sistem saliran yang cukup teratur di Kedah ni. Kita ada semua sistem sungai yang 700 lebih tu, akhirnya kita dapat lokasi yang sesuai untuk dibina logi. Dan sungai ni pula dibekalkan air melalui empangan-empangan yang ada di Kedah ni. Banyak empangan yang baru ni more than 100% capacity bila hujan lebat kan, dan sampai terpaksa dilepaskan. Jadi kapasiti logi ada, kapasiti sungai ada, kapasiti empangan pun cukup. Jadi masalah kita tidak berada di sumber air ataupun empangan, bukan di situ. Bukan. Logi, main bersih, main rawat. Masalahnya air tu tak sampai ke rumah ya. Okey, sekarang ni air dah daripada logi dah ada bekalan. Kapasiti yang dikeluarkan sebelum ini pun sekitar 1,400 juta liter sehari. Ataupun dalam bahasa Inggeris, orang pakai MLD lah kan. 1,400 MLD, 1,400 million liter per day. Yang dipump kapasiti. Sebab tu bila kita ambil alih itu pada 2018, bila saya duduk situ, kita buat analisa apa yang ada di situ. Kapasiti yang ada ni adalah kapasiti yang jauh lebih cukup untuk next 5 tahun. Cuma air itu tak sampai. Jadi sebab tu logi, untuk membina logi baru memang bukan kita tolak. Teruskanlah kan. Sebab logi yang baru siap pun Pokok Senang baru siap. Logi Kulim Hatiap pun baru siap sebelum tu. Dan memang kapasiti tu dah jauh. 1,400 million liter per day ni adalah satu kapasiti yang boleh untuk sekitar 5 juta orang pun sebenarnya. Sebab tu kita kata yang masalah dia tak sampai. Jadi apa yang kita buat adalah pastikan air itu sampai. Banyaklah beberapa perkara yang kita kena buat. Jadi logi dah ada, kapasiti dah ada, pengguna dah ada. Dengan kita tahu setiap tahun pertambahan sekitar 15,000 akaun permohonan baru yang akan mendapatkan bekalan. So jumlah kita dah hampir mencecah 600,000 akaun dalam ni, pengguna domestik dan juga industri. Jadi masalah isu air ni adalah bagaimana kita nak menguruskan bekalan air tu. Bagaimana kita nak bekerjasama. Maksudnya pihak kerajaan harus bagi satu hala tuju yang jelas kepada SADA sebagai operator air ni. Dan jangan bebankan dia dengan kerja-kerja lain. Sebab tu kalau tengok kita alihkan beban membina logi air
membelanjakan wang hutang dan juga nego dengan pihak federal untuk dapatkan grant ni dilakukan oleh kerajaan sendiri. Dan saya terlibat antara berkali-kali nego dengan pihak kementerian dan saya bawa BPEN sebagai agensi kita untuk bincang. Bukan saya push SADA pergi ke depan. SADA terus berada dalam satu posisi yang terbenar, membekalkan bekalan air, melakukan forensik, active leakage control, cari punca-punca yang air tak sampai kan. Dan alhamdulillah bila kita proses dengan betul, kita bagi tugasan yang betul kepada staf SADA ni yang berpengalaman ni, dan bekalan air itu sebenarnya tidak disebabkan kemarau, tidaklah kata kalau hujan baru dapat bekalan air, sebab hujan pun kalau air terkeruh dia akan mengganggu juga logi kita. Sebab tu sepanjang masa tumpuan kita adalah untuk menyelesaikan masalah rakyat ni kena berikan sepenuh 100% lah. Baru ayat tu boleh sampai. Kalau sekadar kita nak main politik macam tadi, buat kenyataan separuh masa, kononnya dia boleh selesai masalah ayat, kononnya basuh 2 bulan dia bayar hutang 74 juta kan. Macam tu semua tu benda politik semata-mata lah. Dan kesan dia saya nampak bila tumpuan dia satu, dia nak buktikan kat kita, kata dia lebih berjaya sekarang ni, ialah dengan kutipan bulanan lebih tinggi daripada belanja bulanan. So apa yang dia buat ialah dikurangkan lah perbelanjaan maintenance dan sebagainya. Yang saya tengok ialah perbelanjaan untuk menguruskan maintenance sepanjang laluan ni dah makin berkurangan. Dan bulan 11, bulan 12 hari itu pun saya dah boleh kesan. Dia mula dapat aduan, air mula keruh di beberapa tempat. Dan selepas keruh, saya kata selepas keruh ialah tak ada air. Bila kurang maintenance sepanjang tahun dengan 16,000 kilometer pipe air seluruh Kedah ni, itulah masalah dia. Dan pipe ni interconnect tau. Dia interconnect. Jadi jangan bagi alasan orang tanya dawai tak ada air kerana loji tumpah. Betul loji tumpah kurang air, tapi dia ada connection yang lain, 2-3 saluran yang ada. Betul kalau orang ujung Pulau Kedah, air pelubang tak boleh sampai. Tapi ada loji yang lain yang memang dah bekalkan air yang interconnectivity tu ada di seluruh Kedah. Betul. 2 tahun lepas, saya ingat masa kita ambil alih 2 tahun kita pegang. Saya rasa taklah teruk macam tahun ni, kan? Jadi dengan berubahnya pengurusan, dia berubah juga masalah bekalan air bersih ke rumah-rumah ni. Jadi maksudnya pengurusan itu adalah perkara yang paling penting. Yang saya tanya tadi, yang mana yang paling penting? Daripada sumber ke, daripada logi ke, ataupun daripada logi nak sampai ke rumah, ataupun pengurusan kesemuanya tadi. Pengurusan lah yang actually jauh lebih penting adalah pengurusan. Sebab kapasiti dah ada, sistem dah ada sana dengan pipe yang dah ready di sana. Pengurusan macam mana nak menguruskan, sebab air ni dia kompleks kan. Jadi dia kompleks, dia ada bersambung di antara pipe ke pipe, dia ada persimpangan dan sebagainya. Jadi pengurusan tu penting, sebab bila kita masuk 2018, apa yang kita tengok ialah hutang lori, sewa lori untuk bekalan air sebelum tu pun yang ditinggalkan kepada kita berpuluh juta, hampir 7 juta yang tinggal di hutang sebelum tu. So kita ambil pengajaran dari situ, kita tengok keperluan, dan bila kita rombak betul, actually sewa lori boleh record benda tu, tak payah main politik lah. Benda tu ada record 2018 bagaimana, 2019 bagaimana, jumlah hutang, jumlah sewa lori adalah cukup minima pada akhir 2019. Datuk Fakhrul, kalau Datuk diberi kuasa penuh untuk menguruskan air Kedah ni, kuasa penuh, dan kuasa itu mampu diterjemah dalam bentuk gerak kerja pengurusan air ni, macam mana Datuk nak buat? Macam mana nak selesaikan masalah yang setiap tahun ni ada masalah? Macam mana Datuk? Saya tengok dari segi kalau sekiranya kita kembali jadi kerajaan, kita kembali jadi kerajaan, insya-Allah. Saya setuju dengan Datuk Zamri kata tadi. Sebenarnya SADA ni kena faham dia punya tugas dia. Apa tugas SADA? Tugas SADA adalah menguruskan air. Operator. Tugas projek, tugas orang lain. Tugas keperluan. Jadi dia jangan dibeban. Jadi dia SADA ni dia urus bekalan air supaya sampai ke rumah. Itu penting. Bagaimana isu sekarang ni isu distribution. Bagaimana air ni? Air kita ada. Kita ada, logi kita cukup. Air dalam sungai cukup sebenarnya. Walaupun kita kata ada isu kemarau, sebenarnya sungai kita tak kering. Kita ada empangan. Tetapi isu kita adalah selepas daripada logi, bagaimana boleh didistributekan, boleh dialirkan sampai ke rumah. Ini sebenarnya memerlukan satu kepakaran
memerlukan satu kebijaksanaan bagaimana nak urus untuk peringkat sekarang. Pada masa yang sama, isu berkaitan dengan penyelenggaraan ini sangat penting. Ini perlu kita buat. Kita sedar bahawa apabila kita uruskan masalah distribution ini, di antaranya masalah pipe. Masalah pipe. Pipe yang telah sekian lama mesti diganti. Ini masalah NRW kehilangan ni. Naklah diganti. Kehilangan kita dah masih 40% je kan? 50. 40 kali kehilangan. Artinya tidak boleh di non-revenue ni. Tak boleh nak kutip ini, dia hilang. Tak dapat. Jadi sekarang ni apabila kita kembali, ini di antara fokus yang kita terpaksa beri satu perhatian. Macam kita kata, saya ambil satu contoh, kita boleh tengok dekat kita. Sejak daripada dahulu hingga sekarang, kita dah nampak ke pipe baru ditanam? Tak nampak kan? Antara lostak pergi kalau Kedah, pipe tu ada kok, tapi rumah berapa kali bertambah. Rumah berapa kali bertambah. Jadi sekarang, isu distribution ni isu yang perlu diberi perhatian segera. Kalau kita ambil alih kerajaan, dan isu ni tidak perlu mengambil masa yang panjang. Tak tukar pipe bukan perlu masa yang panjang sebenarnya. Tak perlu masa yang panjang untuk isu tukar pipe. Dan aduan yang kita hadapi, sebab itu pada masa kita jadi kerajaan, kita ambil berat isu distribution ni. Sebab itu kita mengaku kata memang berlaku sana sini ada kekurangan, tetapi tidak seserius yang berlaku sekarang. Tidak seserius sekarang. Kerana isu distribution ataupun mengedarkan air ini kepada pengguna nak diuruskan dengan cekap. Dan musim kemarau kita kata. Musim kemarau bukan jarang berlaku. Tiap tahun berlaku. Kita dah tahu. Kita dah tahu kawasan mana yang kurang, berapa perlu lori, banyak benda persediaan. Tidak boleh tunggu sampai rakyat sudah bising, mengadu sana sini, barulah kita cari lori nak hantar. Itu makna kita tak buat persiapan. Kita nampak kita tak buat persiapan. Dan ini tidak berlaku dahulu. Dahulu kita atasi di Tanjung Dawai contohnya. Kita atasi, kita tahu kata di Tupah tu tak cukup bekalan. Kita cari jalan bagaimana nak ambil daripada logi yang lain supaya dapat disalurkan ke situ. Itu di antara langkah-langkah. Tetapi yang saya nak katakan, pertama apabila kita insya-Allah kalau kita kajian pernah kita baikikan sistem pengedaran air ni. Sebab dia melibatkan rangkaian. Kadang-kadang antara logi ke logi ini kita boleh transfer dalam sistem rangkaian itu. Dia boleh dibuat sambungan dan sebagainya. Itu boleh dibuat. Saya nak ambil satu contoh. Kadang-kadang orang mengadu kat kita. Taman Desa Kamila. Taman Desa Kamila tak jauh pada Rastaq. Tetapi dia mengadu selalu ayat tak ada. Sebenarnya Taman Desa Kamila ni boleh diatasi segera. Iaitu oleh kerana pipe yang sampai ke Desa Kamila sebenarnya dia datang daripada Langak. Langak pergi Tanah Merah, Tanah Merah pergi Sepampat, baru Desa Kamila. Desa Kamila jauh. Dengan sebab itu, isu Desa Kamila ni boleh diatasi dengan menyambung daripada Rostaq tu. Ambil shortcut sikit. Atasi masalah sini. Begitu juga yang dihadapi oleh yang hujung-hujung. Ini di antara tindakan segera yang perlu kita buat. Selain daripada mengadakan booster pump segera di tempat-tempat ujung. Dulu kita buat bila kita jadi kerajaan, tapi kemudian tak dibuat. Oleh kerana tindakan segera, kita adakan tangki di sementara di tepi jalan. Apabila pressure rendah, kita adakan booster pump untuk bagi sampai yang ujung. Sebab itu isu yang berlaku di Jerlun dulu bising sangat. Lepas tu kurang berlaku sebab kita mengadakan booster pump. Itu tindakan segera. Jangka pendek. Tetapi jangka panjang naklah dibuat dengan cara yang lebih baik lah. Kalau nak dibaiki lagi lah sistem pengedaran air itu. Saya rasa Datuk, kita memahami isu ini. Tetapi saya rasa pihak yang bertanggungjawab juga sadar dan lain-lain juga faham isu ni. Tapi mengapa sepatutnya kita fokus kepada masalah isu iaitu distribution, NRW dan lain-lain. Tetapi saya nampak tidak lebih fokus yang itu. Lebih fokusnya adalah untuk upgrade logi. 1 juta sana, 1.5 bilion sana, 1.5 bilion sana, kan, upgrade sana, upgrade sini. Seolah-olahnya punca utamanya adalah logi rawatan. Seolah-olahnya di situ. Kan, tetapi saya rasa depan juga faham itu. Tapi
Mengapa begitu? Adakah apabila buat logi, buat projek itu dapat duit, dengan fokus NRW ni tak dapat duit, ataupun NRW ni perlu kepada satu bajet yang besar yang kerajaan negeri tak mampu, perlu buat pinjaman daripada federal dan seumpamanya, ataupun macam mana Datuk? Ataupun fokusnya tidak lebih fokus? Saya tengok dalam konteks bina logi ni, sebenarnya nampaknya fokus bina logi ni adalah satu fokus untuk jangka panjang. Fokus yang penting segera ni menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sebab logi ni kita rancang sekarang. Katakan kita bina sekarang. Bukan boleh siap dalam masa 6 bulan ke 12 bulan. Berapa lama? 3 hingga 5 tahun. 3 hingga 5 tahun. Itu perancangan jangka panjang. Tak apa, itu jalan. Tetapi masalah isu yang kita hadapi adalah isu distribution, isu pipe. Ini tak perlu masa yang lama. Isu nak lay pipe bukan satu isu lama. Isu untuk membina tangki tidak mengambil masa yang lama. Seperti mana nak bina logi. Jadi isu ini yang perlu disegerakan. Tetapi mereka tidak beri. Sebab isu distribution nak lay pipe ni dia tak mahal belanja tu. Dia belanja dia tak mahal macam bina logi. Bina logi dia boleh pergi puluh juta, ratus juta. Tetapi isu lay pipe untuk satu tempat, untuk berapa kilometer dan sebagainya, dia tidak akan dilibatkan wang dia banyak. Tetapi ini menimbul satu persepsi kepada orang ramai. Sebab apa yang ini tidak diutamakan. Sedangkan boleh memohon daripada kerajaan pusat tentang peruntukan ini. Untuk kita atasi masalah distribution. Kita bayang, setiap yang keluar daripada logi, katakan keluar 10 juta katakan. Hanya 5 juta sampai kita bayar. Ini isu serius. Kalau kita bina logi, walaupun banyak tambah, tetapi sampai 50%, apa makna tu? Sebenarnya tak ada makna lah. Kita bina logi tetapi tak sampai juga. Hanya separuh saja sampai kepada pengguna. Jadi sebab itu, isu masalah distribution ini sebenarnya isu ini penting. Penting sama dengan logi. Dia dua-dua tu penting. Tetapi isu logi sekarang ni kita okey. Macam Datuk Zamri kata, logi kita sebenarnya bekalan dia cukup. Tapi kalau kita boleh atasi masalah kehilangan air dalam perjalanan dia kepada pengguna itu, sebenarnya banyak atasi masalah. Itu yang perlu dibuat oleh kerajaan. Okey, patah balik kepada Datuk Zamri. 2 tahun kita meminta sama-sama lah. Saya kira banyak yang Datuk buat untuk memberi untuk mengatasi masalah bekalan air bersih ini, termasuk antaranya jangka pendek booster pump dan seumpamanya. Kalau boleh Datuk detailkan sedikit sepanjang 2 tahun tu apakah yang telah dibuat, jangka pendeknya, jangka sederhananya dan jangka panjang. Sila Datuk. Jadi alhamdulillah kita sebagai khususnya background engineering lah. Saya pun 30 tahun juga dalam kejuruteraan ni selepas graduate ni. Tok Fakul 10 tahun lebih daripada saya. Kalau saya 30, dia 10 tahun lebih. Tak mahu sebut jumlah, dia nampak banyak sangat. Maksudnya kita bidang engineering. Kita dah memang inilah kerja kami zaman daripada mula belajar sampailah kita juga cari makan, bekerja masa tu pun itulah bidangnya. So bila diberikan kuasa, tanggungjawab, kita ambil alih, kita tengok betul-betul di mana. Jadi sebab tu bila kita ambil alih 2018, kita cuba kaji tengok hampir 6 bulan pertama tu ialah tentang apa kapasiti dan apa demand yang ada di Kedah ni tentang logi air. Sebab saya tengok isu ni dah panjang. Duk komplain, duk demo sebelum tu. Jadi kita tengok sebenarnya. So bila kita lihat balik apa yang ada, saya tengok kapasiti tu dah ada, efisiensinya kurang. Jadi sebelum kita bincang pasal nak bina 5 logi yang memakan belanja 1 bilion hutang tu, sebab tu bila kita tengok fokus ni dah lari. Fokus nak buat logi ni seronok buat projek. Sedangkan logi baru siap je. Saya sebut tadi logi Kulim High-Tech, logi pokok senang baru siap. Nak buat lagi 5 logi yang 1 bilion tu. Sedangkan air tadi kapasiti 1400 MLD tu sampai kat orang hanya dalam 600 MLD. Sebab kita tahu kenapa kita boleh kira 600, kita ada matematik. Jadi kalau tuan-tuan boleh tengok depan ni, satu botol besar ni 5 liter. Satu botol besar ni 5 liter. Keperluan satu orang kita adalah 40 botol ni sehari. Satu hari kita menggunakan 40 botol ni. Ataupun sama dengan 200 liter sehari seorang. So satu rumah dalam 4 ke 5 orang, maksudnya satu rumah perlukan 1 meter cube sehari. Jadi kita nampak kapasiti tu ada.
Jadi nak bina logi macam tadi sebut lambat. Jadi saya tengok efisiensi yang ada kita improvekan dulu. Sebab tu kita masuk segera ialah kita gunakan sama ada dana SADA sendiri atau dana negeri sikit yang saya selalu minta tu tak kelulusan, sambil saya nego dengan Kementerian Luar Bandar sebagainya. Kita dah improve efisiensi logi di NAMI contohnya. Dan logi NAMI pun bila dia kembali kepada efisiensi yang asal dia, kita dapat improve lebih kurang 3 million liter per day. Orang kata 3 MLD besar mana? 3 MLD ni boleh supply kepada 3,000 rumah lah. Jangan rasa kecil besar. Dan bila saya tengok juga logi Bukit Pinang, dia duduk sangkut tak mana. Kita buat kajian. Sebab kita kebetulan je ni, kita tak buat hati. Bila tengok sini ada, sampai sini langkut tak mana kan. So kita tengok ada salah satu pump tu dah sangat tidak efisien lah. Terlalu lama, dah jadi antik, boleh bawa dalam museum. So kita tukar satu pump tu, kos dia dalam 70,000 ya. Improve overall capacity kat tu, tambah lagi 9 MLD tu. Ini benda yang kena. So bila dah ada tu, kemudian barulah kita beri tumpuan kepada macam mana cara kita nak bekalkan balik kepada pengguna bila dah ada. Jadi sebab tu kita kerjasama sepenuhnya dengan Kementerian Luar Bandar contohnya. Yang tu nanti saya boleh senaraikan lebih pada 53 projek kecil kita dah gantikan pipe-pipe bekalan luar bandar yang untuk kita pastikan semua tempat dia interconnectivity tu berlaku. Sebab saya tak mahu ada orang sentiasa di hujung sistem bekalan sentiasa tak dapat. Dia tak perlu dapat ayat banyak, tapi perlu dapat secukupnya lah, sekurang-kurangnya keperluan asas. Jadi interconnectivity dengan Kementerian Luar Bandar kita dapat. Kemudian saya juga bekerjasama dengan SADA ni, kita bincang bengkel dan sebagainya. NRW tu jadi tajuk paling besar di SADA. Non-revenue water tu jadi tajuk paling besar. Yang sebelum ni orang nak cuba nak sembunyikan, simpan ataupun malu lah. Memang NRW ni satu benda malu. Jadi saya tak siapa mau sebut. Jadi saya kata jangan malu sebab NRW ni adalah non-revenue water. Ini kita boleh perbetulkan NRW kepada revenue water, kita akan increasekan kita punya income. So non-revenue water ni terletak pada retikulasi tadi lah. Sebab tu apa yang berlaku ialah kita dalam kerajaan masa tu, kita cuba cari dana beberapa sumber untuk kita tukar sistem pipe kita. Dan Alhamdulillah Kerajaan Negeri Selangor yang kebetulan sama kita punya wavelength dengan kita, saya berbincang dengan MBI Selangor, jadi datang buat kajian dan dia setuju untuk bekerjasama dengan MBI kita nak bawa 500 juta untuk program-program penukaran sistem pipe yang akan membantu kita menurunkan NRW, yang automatik kita akan buat collection lebih untuk kita bayar. Jadi itu antara perkara yang kita buat. Kita juga ambil masa dalam tempoh 2 tahun ini yang saya bukan nak rasa berbangga, tapi saya berpuas hati dapat buat 2-3 perkara. Di antaranya berunding dengan pihak kementerian sebagai barisan pertama. Saya bawa tim, kita bawa delegasi dengan BPEN dan sebagainya untuk bincang pasal isu migrasi tadi. Yang tertangguh sekian lama. Duduk di meja LA, State LA saja berapa lama. Dan saya berbincang, kita panggil bincang, tengok apa lagi term yang diminta oleh pihak federal yang kita belum agree. Dan apa yang kita nak tawarkan. Sebab tu kita, kalau perasan, Datuk perasan, tajuk migrasi ni saya bawa, saya rasa lebih daripada 3 kali dalam mesyuarat EXCO. Saya kata ini tawaran kita, ini benda yang kita nak perbetul, dan ini benda yang kita tak agree dengan federal. Yang tak agree, kita akan pergi berunding. Yang agree, saya minta supaya kerajaan negeri agree dulu. Supaya kita boleh bincang. Jadi, akhirnya migrasi ni, kita tidak delay, tapi kita bincang secara serentak. Serampang 3-4 mata. Bila bincang migrasi, kita juga pegang beberapa isu. Kita nak dibatalkan semua pinjaman projek-projek melibatkan luar bandar. Dan Alhamdulillah kita dapat surat 698 juta dihapuskan daripada hutang 1.8 bilion. Jadi janganlah main politik lah ni kan. 1.8 bilion tu hutang asal, 698 juta dah pun dihapuskan masa kita ruling. Tinggal 1.1 bilion. Kemudian daripada 1.1 bilion tu, kita kata okey, kita cuba nak appeal lagi. Dalam masa sama kita berunding tentang keperluan projek baru yang saya senaraikan lebih kurang 12 perkara nak dibuat di Kedah tu. Bila berunding dengan pihak kementerian, daripada 12 lebih kurang 3 yang dia tak agree, 9 lebih kurang dia agree. Yang itu bernilai 1.2 bilion. Dan agree pula lagi sekali untuk jadikan grant. 1.2 bilion ni grant kepada Kedah bila kita completekan kita punya migrasi. Dan migrasi kita dah, basically kita dah agree dah. Bila kita yang terlibat secara langsung, pihak kerajaan,
tidak lagi lepas tangan kepada sadar semata-mata untuk bincang kan. Jadi kita tengok benda tu 1.2 bilion akan jadi projek, termasuk tadi logi yang 5 tu. 4 tu adalah akan jadi grant. Kemudian NRW khusus di Langkawi melibatkan penukaran pipe pun jadi grant. NRW di Medan ni yang akan melibatkan pembaikan kepada beberapa tangki elevated tank tu, dan juga sedikit pemasangan meter untuk yang lebih efisiensi dan sebagainya, itu pun jadi grant. Jadi 1.2 bilion jadi grant yang hasil daripada negosiasi kita dengan pihak federal. Kemudian kita juga bincang tentang bila dah boleh laksanakan, kita terus lakukan kita terus tender 4 logi tadi, 4 logi yang jadi grant, dan kita nego satu logi yang tak jadi grant. Sebab kita nak dalam sebab apa, itu pun kita dah revise keperluan logi tu, bukan semata-mata bina logi. Bila nak buat logi pelubang, saya kata yes, logi pelubang diperlukan untuk masa depan, tapi yang saya perlukan pada 3 perkara mesti ada elemen tu segera. Pipe baru daripada pelubang terus sampai ke selepas Masjid Aman Jalan Kuala Kedah. Saya perlukan satu, supaya yang ni terus efisien ke sana. Kawasan penempatan baru memang taman-taman yang berkembang biak itu dapat satu sistem pipe. Satu sistem pipe daripada pelubang terus sampai ke Jerlun selepas pada Kok Diang tu, untuk kawasan baru di sana. Sebab dia ada satu kawasan taman pembangunan pekan baru di sebelah sana yang lebih efisien. Satu pipe terus ke Bukit Kehitam, supaya masa tu pun kita dah dapat permintaan tentang industri-industri di Bukit Kehitam tu, dia perlukan jaminan daripada kita bahawa bekalan air cukup. Jadi satu tu dah terus di sana, dan itu tak bergantung kepada logi yang mengambil masa 3 hingga 5 tahun. Yang tu pengalaman kita sebagai engineer ni 6 bulan kita boleh siap. 6 bulan kita boleh siap bekalan tu. Jadi itu komitmen kita. Dan kita juga dalam masa 2 tahun kita berunding dengan federal ni, yang kita berjaya ialah kita menahan daripada tekanan supaya kita revise tarif, naikkan tarif air. Bagi dia kata rugi hanya boleh ditampung dengan naikkan kadar. Yang saya boleh tunjuk balik matematik dia bukan di situ. Matematik saya ialah dengan reduce 2% NRW, saya akan dapat buat collection additional dekat 30 juta setahun. Itu dah jauh lebih daripada kemampuan yang ada. Dan kontrak 30 tahun dulu ni dengan Air Utara Indah dan Tellywood dah hampir nak tamat zaman 2020. Itu pun kita akan ada saving. Jadi ini antara yang kita nego. Yang tekanan untuk tarif ni tidak naik adalah penting, sebab demi rakyat Kedah ni, dan saya harap lepas ni kerajaan lah jangan lepas tangan lah untuk naikkan tarif. Dan yang satu lagi secara umumnya saya nak sebut balik ialah bagaimana kita kerja-kerja aktif leakage control ni memang betul-betul kita buat. Kalau Datuk Perasan memang beberapa kali saya minta dalam exco meeting dan sebagainya, kelulusan dalam 1 juta, 2 juta membantu sadar tu, untuk kita pasang pressure reducing valve tu supaya betul-betul kita channelkan air mengikut keperluan. Jadi alhamdulillah, saya rasa panjanglah kalau saya nak senaraikan, itu nanti kita buat senaraikan. Tapi yang pentingnya rekod kita ialah musim kemarau 2018 memang satu dugaan besar untuk kita sebagai kerajaan baru dengan hutang yang banyak daripada zaman sebelum tu. Kemudian kita ambil pengalaman tu, musim kemarau 2019, Disember 2019 sampai April 2020 tidak ada lagi krisis air yang sebesar itu. Dan bila berlaku rampasan pengambilan kuasa secara rampasan kali ini, saya dapat, walaupun saya dapat gambaran tentang bagaimana NRW tidak diberi tumpuan lagi. Yang kalau dulu kita turun daripada 50 kepada 46, kali ini saya dengar kata nanti mereka tak membuktikan, nak menafikan pun tak apa. Rekod catatan SPAN akan menunjukkan kepada kita berapa pada hujung 2020. Yang saya dengar dah lebih 50, sebab kapasiti 1400 dah dipam lebih sekarang. Kapasiti dipam lebih, maksudnya bukan 1400 tapi 1460 million litre per day. Sampai ke orang hanya sekitar tak sampai 700, maksudnya lebih daripada 50% semakin tak sampai. Jadi tumpuan dah tidak lagi kepada retikulasi, tumpuan tidak lagi kepada menyelesaikan masalah, tumpuan lebih kepada main politik. Isu yang sebelum orang dapat maklumat tepat, orang mungkin terkeliru, tapi kalau kita bagi maklumat tepat, saya rasa orang jelas apa yang kita buat berbanding sekarang. Datuk, kita pergi kepada Sanda, itu yang syarikat yang bertanggungjawab sebagai operator
air. Ia berkait dengan servis lah, servis. Yang tadi pengadu kita, contoh kan. Itu salah seorang daripada pengadu. Berapa ramai lagi pengadu yang kalau dalam kawasan Kuala Kedah saja, saya ingat kawasan YB Asmiro pun lagi ramai kan. Jadi isunya antaranya adalah satunya toll free tu, number toll free tu. Telefon berpuluh-puluh kali pun tak dapat. Dan ada pegawai-pegawai tertentu yang apabila kita telefon, saya banyak kali juga WhatsApp dan juga telefon. Okey, telefon dia jawab, WhatsApp pun dia ni, tapi tindakan tu macam tidak ada. Jadi itu yang isu sekarang. Datuk cuba komen sikit. Saya tengok memang, saya akui apa ni memang berlaku pada ketika ini. Sebab kita sendiri pun ada juga cuba buat hubungan, kecuali untuk berjaya terpaksa berhubung terus dengan jurutera bertanggungjawab. Baru nampak dia tak akan diambil. Sebab dia tahu daripada kita kan. Tetapi isunya adalah orang ramai. Kan semua orang ramai terpaksa telefon kat jurutera, telefon gunakan saluran wakil rakyat dan sebagainya. Sedangkan kalaulah sekiranya pengaduan, bahagian pengaduan ni efisien dan tindakan tu boleh dibuat dengan segera, sudah tentulah aduan-aduan itu boleh diatasi. Sebab itu saya ingat macam Datuk Zamri kata tadi, isu maintenance ni isu penting. Kalau betul lah macam mana Datuk Zamri kata maintenance kerana nak tunjuk kata belanja itu kurang, mengurangkan maintenance, ini langkah yang sangat silap. Inilah sebenarnya punca air keruh di dalam pipe. Isu maintenance ni isu penting sebab air ni dia macam kita kereta lah. Dia sebab dia selalu saja digunakan, dia ada tempoh-tempoh. Pipe terpaksa kena dicuci, terpaksa diperiksa. Mana-mana berlaku kebocoran dah diambil tindakan segera. Saya terima banyak maklumat dalaman mengatakan ada pipe pecah tidak diambil tindakan segera dan sebagainya. Kemudian maklumat daripada pihak kontraktor, mereka baiki tak terima bayaran begitu lama. Ini masalah lapangan. Jadi apabila isu lapangan ini tidak diambil tindakan segera oleh pihak pengurusan, sudah tentu orang yang menerima aduan barisan hadapan hadapi masalah. Dia yang hadapi masalah sebab dia barisan hadapan. Dia nak jawab apa? Dia nak jawab macam mana dia nak jawab? Sebab apa? Dia hanya terima aduan sampai aduan kepada pihak yang melaksana. Pihak yang melaksana pula tak dapat laksana kerana kurang arahan fokus daripada pengurusan. Sebab pengurusan kena bagi fokus. Nak segera, kena ada peruntukan. Mesti ada satu dasar. Apa dasar terhadap kontraktor-kontraktor yang dibuat? Mereka tidak boleh tunggu terlalu lama sampai untuk 6 bulan lebih sampai setahun tak terima bayaran. Mereka tak boleh tunggu lama. Bagaimana nak? Jadi dia interconnected perkara ini. Sebab itu saya lihat isu yang kita katakan tadi, isu pengurusan sadar ni perlu dilihat. Dan sadar mesti diurus oleh tenaga profesional dalam bidang air. Tak boleh diurus oleh mereka yang bukan dalam bidang tu sebab fokus utama sadar adalah isu teknikal. Dah diuruskan oleh orang teknikal sebab itu pada masa kita jadi kerajaan yang baru ni kita latih profesional jadi CEO. Orang yang betul-betul memahami sebab dia tahu kat mana nak fokus. Ini berbeza dengan sebelum. Sebab yang pentingnya kita nak supaya CEO tu sebenarnya menghayati masalah isu sadar. Walaupun sadar ni melibatkan isu perniagaan, kewangan, perundangan, tetapi isu yang paling utama adalah isu teknikal. Masalah teknikal nak diurus oleh ahli profesional yang cukup faham mengenai isu ni. Jadi inilah di antara perkara yang saya lihat yang kerajaan pada ketika ini dalam jangka masa pendek, mungkin pada awal itu sidang Dewan dia kata kita sudah berjaya. Sekarang ni telah terbukti sebab melalui satu tempoh. Sebab yang berjaya itu adalah daripada yang lama. Yang lama masih diurus sambung lagi. Tetapi apabila mereka menukar saja pengurusan, kita tengok apa yang berlaku pada ketika ini. Dan sekarang ni dah diadakan darurat. Jadi sidang Dewan tak ada, jadi tak ada siapa nak tanya. Tak boleh nak ditanya soalan, tak boleh dibahas. PSC pun tak boleh macam Jadi PSC pun tak boleh buat apa, jadi sekarang yang siapa jadi masalah tu? Yang jadi masalah adalah rakyat. Pengguna sekarang jadi masalah. Akhirnya mengadu kepada sahabat, mengadu kepada televisyen dan sebagainya. Ini sebenarnya isu yang rakyat faham betapa
Isu pengurusan air ini perlu kepada mereka yang ada kelayakan dan kebolehan untuk mengurus. Bukan saja kita mempunyai jurutera teknikal, tetapi kalau pengurusan itu tidak dapat memahami isu air ni, maka mereka ini menerima arahan. Ini di antara yang saya lihat ada dia punya masalah yang sedang berlaku pada ketika ini. Datuk Zamri, masih soalan yang sama. Kita sebagai wakil rakyat, hari-hari berhadapan dengan rakyat. Jadi rakyat apabila dia mengadu pada SADA dan tidak ada sesuatu yang dibuat, kan, akhirnya wakil rakyat lah, dia mengadu kepada kita. Dan kita juga akhirnya kita juga mencari orang SADA untuk membaiki apa juga yang telah dibuat aduan tadi. Tapi akhirnya nampak tidak ada kesan juga. Jadi kita pun rasa tak happy, rakyat pun tak happy, kan. Jadi rakyat nampak kita apa ni, tak buat kerja apa kan, wakil rakyat nampak wakil rakyat kan. Jadi macam mana Datuk isu ni? Saya pun memang nombor satu, saya rasa simpati lah kepada staf SADA pada hari ini untuk kita kata 7-8 bulan ataupun 10 bulan terakhir ni, apa yang SADA kena sampai ke sekarang ni, saya agak simpati lah. Sebab memang semuanya dibebankan ataupun kesalahan itu letak pada SADA. Kalau kejayaan adalah pimpinan politik yang ambil kredit, kan. Tapi sebenarnya direction yang saya sebutkan tadi, direction daripada orang utama yang kalau senang sebut adalah MB sendiri sebagai pengurusi SADA. Jadi MB sebagai pengurusi SADA dengan lembaga pengarah yang ada dengan ESCO dan sebagainya, memang kena bagi satu direction yang jelas. Maksudnya menguruskan dengan baik. Saya tengok dia selalu ambil sikap macam air ni satu benda yang mudah. Siapa uruskan air ni anggap benda tu mudah, memang dia akan jadi masalah. Sebab air ni satu urusan yang kompleks. Sangat kompleks. Dia tidak boleh ada 1,000 orang, 1,000 orang buat kerja dengan elok, tapi ada 10 orang yang tidak duduk dalam struktur yang baik, dia akan merosakkan keadaan. Jadi saya minta nombor satu adalah saya simpati kepada apa yang kena kepada staf SADA hari ini, yang telah pun dibuat rombakan ke sana sini, yang meletakkan orang tidak lagi kepada mengikut kemampuan, pencapaian. Contohnya saya tak mahu sebut direct, pengurus wilayah pun tidak lagi meletak seorang yang ada background technical engineering. Macam mana dia nak pergi uruskan kawasan dia yang kapasiti air dan juga internet connectivity ni, yang tadi sebut pipe air di Kedah ni 16,000 km, lebih panjang daripada jalan raya lagi. 16,000 km pipe ni nak diuruskan dengan cara yang ingat mudah. Ini susah, tak semudah itu. Jadi saya minta, walaupun kita terus terima, saya berani bubuh dalam Facebook saya untuk orang mengadu di mana lagi tak ada ayat. Sebab kadang-kadang kenyataan yang sangat ringkas dibuat oleh wakil rakyat PAS contohnya di Tanjung Dawai. Oh, minta maaf kerana ayat tak ada di sini kerana hujan tak turun. Saya awak sebut awal tadi, kemarau, yes, tendensi untuk penggunaan air itu lebih meningkat, tetapi kemarau tidak menyebabkan sistem bekalan air kita terjejas. Yang itu satu. Yang kedua, selalu dia kata ini semua tak sampai ayat kerana pihak kerajaan Pakatan Harapan itu membatalkan 5 projek. Itu pun tak betul. Kita tak pernah membatalkan. Saya meletakkan balik kedudukan yang betul supaya projek dilaksanakan oleh agensi pelaksana daripada kerajaan. Bukan projek dibebankan kepada operator pengelola air. Satu. Yang kedua, yang mereka kata ready pun 5 logi tu, bila saya sebagai engineer, bekas konsultan, saya panggil tengok plan pengambilan tanah pun tak buat lagi. Sedangkan pengambilan tanah melibatkan kawasan yang dianggarkan 50 juta ringgit. Nak kena bayar. Kerajaan negeri lah nak kena bayar, kan. Plan pun tak buat lagi. Kemudian penumpuan kepada tempat yang menyelesaikan masalah air yang saya kena bagi perhatian. Jadi 3-4 perkara itu yang saya akhirnya, yang paling besar lagi pun adalah kelulusan ketika itu untuk hutang pun sebenarnya bukan jumlah yang sama dengan nilai projek. Jadi banyak perkara yang terlibat, yang persepsinya cuba diputar belikkan oleh politik, minta maaf lah, parti lama Datuk yang dia suka main politik benda-benda ni. Sedangkan isu air adalah benda yang kompleks yang insya-Allah lepas ni saya akan ada penjelasan beberapa siri sebagai satu education untuk mudah orang faham apa dia dan dia akan lebih faham apa masalah air ni. Okey, terima kasih. Kita yang sebenarnya telah 1 jam lebih sama-sama membicarakan satu topik yang sangat penting, satu topik yang tidak pernah terpisah daripada kita sebagai wakil rakyat.
satu topik yang hari-hari kita menerima aduan daripada orang ramai, ekoran daripada pengaduan mereka kepada SADA tidak mendapat dilayan dengan secara sewajarnya. Dia nak air ada di rumah je, tu je. Kan tiba-tiba cuba bayang 2 hari, 3 hari tak ada kan. Jadi kita telah berada di hujung. Sebagai kesimpulan, kita mula dengan Datuk Fakrul dulu, beberapa minit untuk kesimpulan keseluruhan discussion kita pada malam ini. Sila Datuk. Saya sebagai akhirnya, saya melihat isu air ni isu yang sangat penting di negeri Kedah ni, kerana dia sekarang ni sudah melibatkan dia punya akaun dah 600,000 lebih. 600,000 lebih. Satu jumlah yang ramai, dan penduduk yang sekarang tidak sama macam dulu. Sekarang ni penduduk, kalau zaman dulu dia ada telaga. Dia ada backup dia, sungai masih bersih dan sebagainya. Kalau dia ada pipe pun, telaga masih rinsa. Sekarang dia duduk dalam taman. Dalam taman ni tidak ada lagi backup. Dia semata-mata bergantung pada bekalan air. Bahkan yang duduk di kampung pun, telaga-telaga pun dah ditimbun. Tak ada lagi. Semata-mata bergantung pada bekalan air. Jadi isu bekalan air ni isu yang kerajaan mesti ambil berat, menjadikan dia satu keutamaan. Sama seperti benda lain. Keutamaan. Sebab ini melibatkan kehidupan rakyat. Air ini melibatkan kehidupan rakyat. Kalau sekiranya kerajaan mengambil tindakan sambil lewa, sekadar nak jawab politik, nak menyalahkan pihak lain, sebenarnya ya akhirnya rakyat jadi mangsa. Jadi saya menyeru kepada kerajaan pada ketika ini, sila ambil tanggungjawab yang lebih dalam mengatasi masalah ini, melebihi daripada menuding jari pada pihak lain, dan ini bukan boleh dijadikan sebagai mainan politik, sebab ini kepentingan rakyat. Itu pandangan saya untuk akhir. Okey, terima kasih Datuk Zamri. Saya melihat ada orang yang telah mula viral nombor-nombor orang-orang tertentu. Hasil daripada kemarahan orang ramai, air tak ada kat rumah, akhirnya dia mula senaraikan pengurusi SADA, bot SADA, CEO, nombor-nombor tu untuk dihubungi kan. Jadi sebagai kesimpulan keseluruhan perbincangan kita dan kemarahan rakyat tadi, macam mana Datuk? Itulah, saya pun seperti Datuk Fakrul tadi sebut tadi, kita jangan ambil sebagai isu politik sangat. Isu air ni, isu bekalan air ni satu benda yang asas yang kena dibekalkan. Saya tunjuk contoh tadi adalah satu botol ni 5 liter. Keperluan kita 40 botol tu sehari adalah benda asas. Dan itu kemampuan yang memang sangat boleh dilakukan. Tapi perhatian ataupun tumpuan pihak kerajaan mestilah serius, memberikan satu penggunaan yang baik, buka ruang kepada rakyat. Ketika kita kerajaan itu, saya dah kempen juga tentang penggunaan air berhemah. Saya kata bagi 90% rakyat Kedah yang dapat bekalan air yang sempurna ni boleh berhemah, sebab kita penggunaan kita lebih tinggi daripada negeri lain beberapa tempat. Kemudian yang saya juga minta kerjasama rakyat ketiga itu, dan saya harap kita teruskan sampai sekarang, sebab ini negeri kita. Tak kira lah walaupun menteri besarnya buat macam-macam hal tu, tapi ini negeri kita, kita nak masih lagi nak sayang dengan negeri kita. Saya nak minta kerjasama seluruh rakyat Kedah. Ini masa peluang untuk kita laporkan tentang kebocoran di seluruh Kedah. Kebocoran satu perkara yang mesti diatasi segera, sebab ini memastikan bekalan sampai kepada rakyat. Jadi musim kemarau adalah musim yang kesempatan terbaik untuk kerajaan negeri bersama dengan SADA untuk memastikan kita tangani masalah kebocoran. Sebab kita boleh nampak musim ni kalau ada tanah tu lembab, jalan tar tu nampak lembab, memang ada bocor pipe bawah tu. Kalau kita nampak longkang tu ada ayak dalam longkang yang patutnya kering, tapi ayak tu pula jernih, memang ada kebocoran. Buat aduan segera. Dan kalau tak diambil segera pun tindakan, sisihkan aduan tu kepada Facebook kami, Facebook kita. Facebook saya contohnya lah kan, sebab saya akan kumpulkan aduan-aduan ni untuk saya sentiasa dari semasa ke semasa cuba dapatkan kerjasama daripada pihak SADA untuk berikan tumpuan. Sebab bagi saya orang dalaman tu 2 tahun saya berkawan dengan mereka, eksekutif dan juga non-eksekutif, komitmennya agak baik. Komitmennya bergantung kepada sejauh mana kita percaya, yakin kemampuan dia. Bukan kita nak beli dia. Bukan sekadar sekali lawat kita syok bagi anak orang RM50 pergi keluar makan. Dia tak boleh dibeli dengan nilai itu. Dia pun kena bekerjasama, berkawan dengan baik. Jadi saya sebut tadi, saya simpati dengan apa yang pertuduhan yang sampai kepada SADA sekarang, kerana
guideline yang tidak lagi jelas oleh pemerintah. Yang keduanya, tindakan oleh rakyat ialah kita terus berikan tekanan. Bocor, sila laporkan. Ya, terima kasih. Suara kita, suara wakil rakyat yang membawa suara-suara komplain tadi tu. Suara-suara aduan, di antaranya masalah bekalan air bersih adalah di Dewan. Tapi kita juga sebagaimana Parlimen digantung akibat darurat. Jadi kita mahu supaya Dewan Undangan Negeri kita dibuka untuk kita bawa suara-suara ni. Antaranya suara-suara komplain ataupun aduan daripada sadar tadi ni. Jadi di akhir Saya ahli PAC pun tak boleh nak bersidang. ya, ahli PAC pun tak boleh sedang. Jadi akhirnya kita mengangkat plakat ni untuk sama-sama mendesak pihak kerajaan federal, kerajaan pusat untuk tamat segera darurat supaya Dewan sama ada Parlimen dan juga Undangan Negeri dapat bersidang. Tamatkan darurat. Okey, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa untuk memberi pencerahan kepada isu-isu yang melibatkan rakyat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.